Hai, Assalamualaikum. So, lama dah cikgu tak buat video sejarah, sorry busy sikit. So, cikgu akan continue dengan sejarah tingkatan 4. Okay, so cikgu akan terus pergi ke chapter 3. Pasal perang dunia perang dunia kedua. Mengenai perang dunia kedua topiknya, sorry. Konflik dunia dan kedatangan Jepun di negara kita. Okay, so cikgu tahu cikgu skip 2.7 dengan 2.8. So cikgu tengok macam rasanya dia apa, tokoh siapa, lepas tu karya dia apa, benda yang sama. So kalau korang rasa perlu untuk cikgu explain, boleh kot bagi tahu, komen ke nak cakap nak 2.7, nak 2.8. Kalau cikgu tengok dalam 30 orang cakap nak, cikgu buat lah. Kalau tak, so maksudnya tak ada masalah kan, korang study sendiri. Okay, so cikgu terus pergi ke chapter 3. Chapter 3 ni, yes, cikgu sangat suka chapter ni sebab menarik, tak banyak drama sangat. Okay, so pertama kita kena tahu nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia. So sebelum perang dunia, sebelum kita ada semangat lagi untuk menentang penjajah ni, kita ada semangat nasionalisme di negara kita. Okay, so sebelum perang dunia kedua sebelum perang dunia, tanah Melayu ni dia punya semangat nasionalisme adalah sebab menentang penjajahan British. Okay, so mula-mula kita mulakan dengan gerakan yang lebih terbuka dan tentangan yang terbuka. Tetapi sebab kita guna cara yang terbuka itulah, British pun dia balas balik dengan keras. So maksudnya korang tentang dengan keras, dia balas balik keras, macam tu. Okay, so pada awal abad ke-20, British cuba untuk kawal pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. So time ni kita dapat pengaruh daripada golongan-golongan ilmuwan semua yang belajar dekat Mesir. Sebab time tu ada gerakan Islam, Pan-Islamisme. So kita terpengaruh daripada gerakan ni. So British pun dia fikir cara untuk menyelesaikan masalah ni. So cara dia macam mana? Pertama, dia minta persetujuan daripada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu untuk memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam 1904. So apa yang ada dalam undang-undang ni, sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa kebenaran Sultan akan dihukum penjara. So Sultan time ni macam boneka je lah. Orang cakap macam kena kontrol dia. Atas surat je diorang berkuasa. Tapi semua arahan semua kena ikut British. Okay, so lagi satu diorang juga memperkenalkan dua badan penyiasat. So ni untuk menyiasat siapa-siapa yang sokong gerakan Islah ni, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah ataupun Criminal Intelligence Department, CID, bukannya CIA. So CID lagi Biro Siasatan Politik ataupun Political Intelligence Bureau. Okay, so dua badan ni dijadikan untuk menyiasat mana-mana orang yang support gerakan yang menentang British. Okay, so pada kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa ni telah menyebabkan British lebih berwaspada dengan gerakan Pan-Islamisme. Okay, so contoh dia peristiwa penentangan. Sebab tu korang kena tahu faktor dia. Pertama sebab ni ada berlaku kesedaran nasionalisme ni sebab menentang kedatangan ataupun kuasa British. So contoh dia adalah serangan daripada Tok Janggut. So penentangan Tok Janggut ni walaupun berlaku di Pasir Putih, Kelantan, tetapi penentangan dia ataupun dia punya dia punya semangat nasionalisme dia tu, isu penentangan dia adalah untuk mempertahankan agama Islam dan juga hak penduduk di kawasan tu. So dia bukannya sebab sebab Pasir Putih Kelantan je. Dia lebih kepada agama Islam dan juga untuk mempertahankan hak penduduk. Okay, lepas tu penentangan Tok Janggut ni berlaku semasa kemuncak
pergolakan politik di Eropah. Time ni Empire Uthmaniyah apa semua tengah tak stabil. Okay, lepas tu sebab tu lah Tok Janggut, kalau bagi kita, pendapat kita di tanah Melayu ni, dia sebagai seorang pahlawan. Tapi bagi orang Barat, dia sebagai pemberontak. Okay, next. Penentangan Tok Janggut ni cetus sebab kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah Barat yang takluk negara Islam. So semua nak mempertahankan agama Islam. Lepas tu kebangkitan Tok Janggut dipengaruhi oleh Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama yang berlaku di Eropah. Lepas tu dimulakan memperjuangkan agama, mula-mula memperjuangkan agama, kemudian baru diorang kaitkan dengan isu cukai dan juga menerapkan sikap untuk membenci penjajahan British. So mula-mula dia guna agama dulu, lepas tu baru bangkitkan isu cukai. Lepas cukai tu baru dia terapkan kenapa kita kena benci dengan British. Lepas tu British dia mula memantau orang Melayu yang ada sokongan ataupun menyokong gerakan yang menentang British ni. So dia memantau siapa yang sokong peperangan antara Uthmaniyah tu pun dia tengok juga siapa yang sokong Empayar Uthmaniyah yang berperang dalam Perang Dunia Pertama. So perang ni dia telah menyebabkan pemimpin negara Melayu menyokong Khalifah Empayar Uthmaniyah. Lepas tu Khalifah Uthmaniyah ni juga dianggap sebagai pelindung umat Islam dan juga penaung tanah suci Mekah dan juga Madinah. So tentangan Tok Janggut tadi tu telah gagal, walaupun dia guna tentangan secara bersenjata, maksudnya berperang, tapi gagal. So masyarakat start susun balik strategi, menyusun semula strategi, dan diorang menggunakan medium daripada media cetak, iaitu akhbar dan juga majalah. So diorang guna akhbar dengan majalah untuk menerapkan kesedaran kebangsaan. Selepas tu diorang lakukan secara tertutup, sebab tak boleh lakukan secara terbuka sebab dah ada enactment tu. Lepas tu diorang undang-undang British telah menghalang kebebasan bersuara. Lepas tu tak boleh menyatakan politik melalui bahan bertulis. So dia dah sekat orang tak boleh menyuarakan pendapat sesuka hati. Lepas tu diorang mewujudkan undang-undang untuk mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kawalan ketat terhadap kegiatan yang mengancam kedudukan British. So bukan dia tak boleh bersuara, menulis pun tak boleh, nak buat persatuan gerakan-gerakan pun tak boleh. Lepas tu diorang pantau semua kegiatan. Lepas tu menyebabkan sebab kena pantau ni semua tersekat lah. So orang Melayu tidak dapat meluaskan diorang punya semangat nasionalisme tu. So kesedaran kebangsaan dia tak meluas sebelum Perang Dunia Kedua. So contoh dia karya yang korang boleh tengok ada dalam buku teks, Cerita Tekukur dalam Utusan Melayu, Lembaga Melayu, dan juga Lidah Teruna dan juga Pengasuh. So ada empat penerbitan yang terbitkan Cerita Tekukur ni. Cikgu try cari dekat Google Cerita Tekukur tapi tak jumpa. Yang cikgu jumpa, cikgu tak tahulah ni betul ke cerita dia yang ni. Cerita yang pasal sebenarnya burung tekukur ni ada tanduk, tapi dia macam rapuh sikit lah, tapi cerita Melayu. Burung tekukur sebenarnya ada tanduk, tapi ada kambing ni nak pinjam tanduk tu. So burung tekukur pun pinjamkan, tapi kambing lama-lama selesa dia ada tanduk tu, so dia tak bagi balik. So burung tekukur pun baru nak claim balik dia punya tanduk tu, tapi kambing tu dia tak jumpa dekat mana. Sebab itulah bunyi burung tekukur macam tu. Cikgu tak tahu betul ke tak. Ni dekat Google lah, cikgu type cari cerita tekukur. So cikgu nak tahulah macam mana cerita dia, tapi jumpa cerita yang tu pula. So dalam cerita tekukur ni, diorang menyatakan politik kemerdekaan. Dia lebih kepada pasal kemerdekaan lah. Sebab diorang menggunakan cerita tekukur ni sebab diorang nak berselindung di sebalik wajah dan juga pelaku haiwan. So diorang menunjukkan
pasal kemerdekaan ni melalui haiwan, cerita haiwan. Tak boleh letak nama sesiapa, tak boleh. So diorang letak dekat cerita terkukur tu, diorang letak nombor rujukan iaitu 1874 dan 1909. So tahun ni dia selari dengan tarikh penting tanah Melayu dikuasai oleh British. Okay, selepas tu cerita burung terkukur yang dalam ni memang tak ada kaitan kot dengan tanduk tu apa semua. So dekat sini, dekat dalam buku teks dia cakap burung terkukur ni dulu terbang bebas di tanah yang merdeka, tetapi dia tak lagi dapat terbang bebas sebab dia telah dikurung dalam sebuah sangkar emas. So tak ada pun kaitan dengan tanduk tu. So memang itu, tapi cerita rakyat Melayu. Okey, itu saja dulu untuk part 1. Nanti cikgu sambung lagi dengan Perang Dunia. Ni cikgu suka topik ni. Okey, itu saja. Bye. Sebelum tu jangan lupa like and subscribe. So sementara korang yelah ada movement restriction ni apa semua. So why not tengok YouTube punya Pusat Tuition Q Ilmu. Pusat Tuition Kecemerlangan Utama. Sambil tu korang bolehlah buat notes apa semua. Daripada nanti dah start sekolah baru nak buat notes, korang pun dah busy, masing-masing busy. So why not sekarang ni korang tengah free, buatlah nota apa yang korang tahu dulu. Okay, itu saja. Dan jangan lupa siapa yang berminat yang nak juga cikgu explain 2.7 dan 2.8 tu, bolehlah komen. Kalau 30 orang cikgu tengok nak juga 2.7, 2.8, cikgu akan explain lah. Cikgu dah buat nota tapi cikgu tak record lagi video. So nota cikgu banyak ni. Okay, itu je. Dan jangan lupa like and subscribe. Bye.